Jemaah tuan-tuan, apa tadi? Makmum mendahului imam dalam membaca surah Fatihah. Kalau tertib imam baca Fatihah, baru kita baca Fatihah kan? Jadi imam dah amin, barulah kita baca Fatihah. Adapun dalam qaulutan dia bahaskan berkaitan dengan makmum yang mendahului imam dengan bacaan surah Fatihah. Ada kata, pendapat yang pertama kata tak diterima Fatihahnya. Pendapat yang kedua kata diterima Fatihahnya. Cuma dia kata jangan diaminkan Fatihah yang kita baca tu. Imam baru nak baca Bismillahirrahmanirrahim, kita dah amin tuan-tuan, amin seorang. Itu masalah tuan. Dia kata jangan diaminkan. Adapun pandangan yang mengatakan boleh itu jangan diaminkanlah. Jadi dalam qaulutan disebut amin bersama dengan imam. Bila imam dah habis baca Fatihah, barulah kita amin. Itu antaranya lah yang dikatakan tertib ataupun susunan sebagai seorang makmum kepada imam. Adapun yang selalu yang kita buat, imam dah amin waladdallin, amin, barulah kita baca surah Fatihah. Dalil surah Fatihah ni wajib dibaca. La salata liman lam yaqra' bifatihatil kitab. Tidak sah solat orang yang tidak membaca surah Fatihah. Ini hadis riwayat Bukhari. Tak sah bagi orang yang tak membaca surah Fatihah. Adapun pandangan mengatakan solat jemaah tak wajib kan. Tapi Nabi SAW beritahu sembahyang tak sah kalau tak baca surah Fatihah. Itulah yang kita amalkan. Sembahyang sendiri lagilah tuan, kan? Lagi tak ada choice, tak ada pilihan, mesti baca Fatihah. Man shalla salatan lam yaqra' fiha bi fatihatil kitab fahiya jidadun khizajun khidajun ghairu tamam. Sesiapa yang suatu solat tidak membaca di dalamnya surah Fatihah, maka dikira cacat dan tidak sempurna. Nabi beritahu tak sempurna sembahyang seseorang, dan Nabi ulang 3 kali tuan-tuan, khidajun cacat bagi orang yang sembahyang tak baca Fatihah. Kalau kita sembahyang jemaah tuan-tuan, kita lupa sembahyang, lupa baca Fatihah, ya, lelan pun boleh, lolap pun boleh tuan-tuan. Saudara-saudara imam dah rukuk, ya kan, Allahu Akbar, kita nak buat apa? Ikutlah tuan-tuan. Nanti habis, nanti tambah satu rakaat. Kita rakaat tu tak ada lah, tak dapat lah, tak dapat. Syarat-syarat sah membaca surah Fatihah. Sebab tu sebelum ni pada perkara yang ke-12, 11 ni, dia menekankan berkaitan dengan ta'awuz dan doa iftitah dan baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sebab apa tuan-tuan? Sebab dua perkara ni boleh mengganggu Fatihah kita. Apa yang dimasukkan dengan ganggu tu ialah kita bersibuk-sibuk, kita bersibuk-sibuk membaca doa iftitah dan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bila yang kita tak boleh bersibuk-sibuk tuan-tuan, perempuan, bila kita lambik. Bila kita dah terkemudian, kita tak dapat muafik dengan imam,
maka kita tak perlu baca doa iftitah dan tak perlu baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Jadi cukup kita angkat takbir Allahu Akbar, terus dengan baca surah Fatihah. Kalau kita berkesempatan tuan-tuan dan puan untuk menghabiskan surah Fatihah, tapi kita sibuk membaca doa iftitah, kita bertanggungjawab atas kelalaian kita. Kita kena, dalam qaulutan disebut, kita kena habiskan Fatihah kita. Kena habiskan Fatihah kita dan kena sempat rukuk dengan imam. Ada pendapat yang kata kita perlu menghabiskan Fatihah kita dengan kadar waktu masa doa iftitah yang kita baca. Kalau doa iftitah kita baca 15 saat, 20 saat, kita kena habiskan Fatihah kita 15 ataupun 20 saat untuk ganti rugi kelalaian, ganti rugi kesibukan kita membaca doa iftitah ataupun a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Itu. Jadi Nabi beritahu, la salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Tak ada sembahyang yang sempurna, tak sah solat bila tak dibacakan surah Fatihah. Betul penting tuan-tuan untuk kita memastikan kita sempat membaca surah Fatihah. Dan yang kedua, kita kena pastikan Fatihah yang kita baca betul. Ya. Ada orang main lontong ni tuan-tuan, main longgah ya kan. Tu yalah, kalau mula-mula belajar sembahyang maghrib okey lah. Ini dah 20 tahun 30 tahun sembahyang, Fatihah pun masih terlanggar. Itu masalah. Syarat-syarat sah membaca surah Fatihah. Satu, baca Fatihah mesti ikut tertib. Tak boleh baca Maliki yaumiddin, Alhamdulillahi rabbil alamin, Siratal ladzi, man balun ya tuan-tuan. Tak boleh. Dia kena tertib lah. Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi rabbil alamin. Itu tertib. Dan yang kedua, syarat sah dia mesti dibaca dengan muwalat. Muwalat ni bersambung-sambung. Tak boleh tuan-tuan kita baca Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi rabbil alamin, lepas tu monong lo tuan-tuan, monong ya. Kes COVID dah tinggi ni, dia kata asal macam nak berhenti kuliah ni, dia kata monong-monong tu risau dia tuan-tuan. Dia membayang PKP ke tak PKP ni, PKP mampu dah ni, dia kata. Masuk dia balik sembahyang tuan-tuan, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki yaumiddin. Langsung lupa dia balik tuan-tuan. Fikir balik, kalau tak PKP tak boleh rentas negeri ni, dia kata. Habis dia fikir tuan-tuan, langsung Fatihah rosak. Jadi kono muwalat. Iaitu dibaca bersambung-sambung. Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki yaumiddin. Kan? Dia kata kalau jika berhenti sekadar waktu menarik nafas dan sekadaannya, maka tak apalah. Ini yang tak boleh. Lama macam saya kemana je, sampai nak monong tuan-tuan. Itu kena ulang balik tuan. Ulang balik Fatihah. Kalau buat tuan-tuan, batal sembahyang dan hendak diulang semula dari awal. Kalau kita itulah, kita ambil yang Bismillahirrahmanirrahim. Lupa lain cerita kan, lupa tak ada masalah. Ini saja je ataupun lelan boleh. Sama juga dengan Jumaat. Kan kita Jumaat khatib tak boleh lama-lama tuan-tuan. Lepas baca khutbah, khatib pergi dapur minum air. Ambil wuduk lah. Siapa yang tak ambil wuduk, pergi ambil wuduk dulu je. Mana yang tak pakai mask, pergi ambil mask dulu. Relax lah tuan-tuan. Pergi minum air, tak boleh. Jumaat dia kena muwalat, dia panggil muwalat lah. Dia kena bersambung. Sebab tu tak boleh lama-lama lah.
Ini nama habis ya. Aqimus solah. Dia turun Bilal qomat lah. Dia qomat. Sikit-sikit boleh dah tuan-tuan. Bilal gambar yang luar masuk dalam, yang ke beranda masuk ke dalam, itulah kan, penuhkan saf, boleh lah sikit-sikit. Tapi nak panjang tak ada lah tuan. Berhenti lah tazkirah dulu. Dah khutbah lah, turun tambung nak tazkirah lagi, marah orang lagi apa semua kan, baru sambung sembahyang. Itu tak boleh. Ini muwalad. Yang ketiga, membaca kesemua ayat surah Fatihah termasuk basmalah, iaitu bismillahirrahmanirrahim. Kena baca ayat 1 bismillahirrahmanirrahim sampailah waladhdallin, ayat yang ke-7. Adapun orang dia tak baca bismillahirrahmanirrahim, dia memulakan alhamdulillahirabbil alamin sebagai ayat yang pertama. Memang ada macam tu kan. Dan dia berhenti pada siratal ladzina an'amta alaihim, berhenti situ. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Satu. Sebab dia tak baca bismillah. Tapi kita tak macam tu lah. Kita baca bismillah sebagai satu ayat. Dan penulis kata Fatihah ni penting. Ni penting juga. Memelihara tajwidnya. Memelihara tajwidnya. Jadi tuan-tuan ada kelas-kelas ngaji tu masuklah. Ada kelas ngaji tu masuklah. Belajarlah supaya bacaan kita berkaitan dengan surah Fatihah ni terkawal, terjaga. Panjang pendek makhraj sifat itu mustahab tuan-tuan. Itu syarat sah yang ketiga yang dimasukkan sekali oleh penulis, iaitu wajib membaca keseluruhan Fatihah dan memelihara hukum hakam tajwid, makhraj sifat Dan yang keempat, membaca semua tasydid yang ada dalam surah Fatihah, iaitu sabdu. Membaca sabdu pada semua tempat yang ada sabdu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dia bawa dalam ini, dinyatakan dalam footnote itu, dia kata dalam Nail al-Raja' disebut jika tidak dibaca tasydid maka bacaan batal, maka bacaan surah Fatihah itu batal. Waladhdallin, ada sabdu, kita tak ada tuan-tuan. Waladhdallin, batal. Dia kata batal kerana rukun semayang adalah Fatihah. Jika Fatihah tu tak dibacakan tasydid pada huruf yang tasydid, batal. Jika mengubah makna, batal bacaannya, sama ada sengaja ataupun tidak. Batal solatnya jika tahu dan sengaja. Kalau dia yang mengubah maksud tuan, dan dia saja buat ataupun tak sengaja buat, dikira batal. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Apa lagi tuan-tuan? Siratal ladzi, dia tak baca, dia siratal ladzi kan. Waladhdallin, tak, dia waladhdallin. Maliki yaumiddin, maliki yaumiddin. Ihdinas siratal mustaqim. Itu beberapa contoh yang ada tanda sabdu dalam surah Fatihah. Adapun tak perlu diberat-beratkan dalam pembacaan tu tuan-tuan. Iyyaka na'budu, tuan-tuan. Kan dia membaca Al-Quran ni tak macam tu. Walaupun ditekankan tapi tak diberatkan sedemikian. Waladhdallin, payah tuan-tuan. Payah. Tak perlu macam tu. Kerana apa? Kerana Quran tu bukan payah untuk dibaca. Kan? Dia sekadar kita memberikan dia punya hak dan mustahak dia.
waladdallin. Okey lah kan? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Okey lah. Ihdinas siratal mustaqim. Okey lah. Ini payah-payah tu, yang payah tu ihdinas sirat. Tak ngam dia kata. Ulang balik. Ihdinas sirat. Langsung berulang-ulang tuan-tuan. Akhir was-was. Itu kadang-kadang punca jadi was-was tu lah. Memberat-beratkan pada perkara yang tak sepatutnya. Itu yang keempat. Yang kelima, tidak berhenti lama ketika membaca ayat-ayat surah Fatihah, iaitu lebih daripada waktu sekadarnya untuk menarik nafas. Jika dibuat demikian, maka batal bacaannya dan hendaklah diulang semula. Berhenti lama, macam saya kata tadi, berhenti lama pun tak boleh. Sekadar menarik nafas, melepaskan nafas, itu okey. Yang keenam, membaca surah Fatihah dalam keadaan berdiri untuk solat fardu jika mampu berdiri. Ini orang yang uzur, dia tak mampu nak berdiri lama-lama tuan-tuan, tapi dia boleh, jadi dia selesaikanlah Fatihah yang dalam berdiri. Dia tak boleh kan, lama mana lutut sakit, pinggang sakit contoh, buku lali sakit, jadi dia semayang duduk bawah ke, duduk atas kursi ke. Maka orang yang macam ni dua keadaan. Satu, dia mesti baca Fatihah dia dalam keadaan berdiri kalau dia mampu. Ni semayang fardu tuan-tuan, semayang sunat tak ada masalah. Sihat pun boleh duduk. Tuan-tuan perempuan sihat semayang sunat ba'diyah isyak kan, semayang duduk tak ada masalah, semayang sunat. Ni semayang fardu tak boleh, kena berdiri. Tapi kalau memang tak boleh tuan-tuan, duduklah ya, duduklah. Ada satu masjid tak ada orang tuan-tuan, tak ramai orangnya. Bilal semayang atas kursi tuan. Nah itu yang ada kan, nampak macam mana? Itu yang ada. Patutnya seeloknya Bilal imam ni biarlah orang yang sempurna kan. Dia boleh tak boleh kan? Boleh ya. Imam semayang atas kursi pun boleh ya, tak ada masalah. Dia semayang atas kursi, bantai baca panjang tuan kan. Dia imam, pokok kedan lah dia kata. Dan imam dan atas kursi kau berdiri, pandai korang lah kata. Dia tutup baca surah Baqarah tuan-tuan, dan rukuk tuan-tuan. Sebab suruh ambil imam atas kursi kan, ramai imam lagi yang boleh berdiri ambil yang atas kursi. Tapi tak ada masalah, boleh kan, boleh, tak ada masalah. Orang atas kursi boleh mengimamkan orang yang berdiri. Orang yang duduk boleh berimamkan orang yang atas kursi. Itulah sebaliknya, boleh, tak ada masalah. Tapi tak ngam lah, orang kata tak ngam lah. Ambil yang elok kan, yang elok. Yang ketujuh, sekurang-kurangnya mendengar sendiri bacaan Fatihah yang dibaca. Pian kuat guna tuan-tuan lah. Sekadar sendiri donga. Orang sebelah donga, okey. Orang sebelah donga, okey. Orang sebelah donga, dia mula dah tak okey tuan-tuan. Kan dia mula dah tak okey. Itulah gambaran dalam kita lama sebut macam tu lah. Orang sebelah kita donga, mestilah donga kan, sikit sebanyak mesti donga. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin. Okey. Orang sebelah donga pun okey lagi tuan. Donga sikit kan, donga iya surah dengar sikit. Kalau dah sebelah donga, itu payah tuan. Penjarakan sosial pun donga tuan-tuan, itu lagi payah. Itu orang bermasalah, orang yang bermasalah. Sebenarnya apa?
kerana dia mengganggu orang sembahyang. Satu. Dan dia selalu orang yang was-was, tuan-tuan. Orang yang was-was. Adapun tak dongak, tak boleh pula kan. Senyap ya tuan-tuan, tak boleh. Boleh apa? Bagi orang yang bisu, boleh lah kan. Orang bisu pokok ke dia lah, siapa nak dengar kan. Ataupun orang yang pokak. Orang pokak dia tak boleh. Adapun orang pokak ada yang boleh keluar suara kan, tapi dia tak boleh dengar suara dia. Jadi dia tak tahu suara dia kuat ke suara perlahan. Pun masalah ya. Ini cerita orang pokak ataupun bisu. Yalah, orang pokak kan cakap joget-joget kan. Mana makan dia tu. Ya, kita makan ni dia tu kan. Makan lalu dia tu kan. Dia tampik-tampik semua makan kan. Sebab dia tak terdengar. Macam itulah dia baca surah Fatihah. Mungkin dia tak dengar dia baca. Jadi boleh jadi dia baca perlahan dan boleh jadi dia baca kuat. Tapi bagi orang yang sempurna, didengarilah Fatihah tu dengan kadar didengari diri sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Okey, tuan-tuan. Yang ke-8. Yang ke-8. Membaca ayat-ayat surah Fatihah dan tidak diselang dengan kalimah yang lain. Dia baca Fatihah tapi dia selang-selangkan dengan benda yang lain. Dan ia bukanlah satu kemaslahatan dalam salat. Saja teman. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Saja kan. Tak payah yang itulah. Yang boleh ujungnya waladdallin. Nabi sambung dengan doa Rabbighfirli. Amin. Ujung surah Fatihah. Nabi baca doa, ampunkan dosaku, Rabbighfirli. Amin. Jadi kalau ayat-ayat yang awal-awal, tengah-tengah tu tak payah juga. Dan yang ke-9, membaca surah Fatihah dengan niat melaksanakan solat. Dengan niat melaksanakan solat. Ada orang sembahyang tanpa niat, tak boleh. Maksud saya tu bukan niat yang awal-awal tu, niat dalam pergerakan solat kita. Kita nak rukuk mestilah dengan niat rukuk, bukan lafaz kan, niat rukuk kan. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu akbar. Kita turun tu mestilah dengan niat rukuk. Kalau kita turun tu dengan niat sujud, tak boleh tuan. Ataupun kita turun niat sujud tapi kita turun sujud dengan niat rukuk, tak boleh tuan. Sebab tu dalam qaul utam dia disebut bagi orang yang tengah berdiri sembahyang, habis waladdallin, amin, cucu longgah dia tuan-tuan, pung lutu atuk tuan-tuan, atuk pun Allah turun rukuk. Dia turun rukuk bukan sebab memang nak rukuk, tapi dia dihelak kat cucu tu tuan-tuan. Cucu apa dia kan, cucu langgar dia, jadi dia turun rukuk bukan sebab dia nak rukuk, tapi sebab dipaksa oleh cucu. Tak boleh tuan. Dia tengah rukuk, bangun iktidal, sami Allahu liman hamidah, nak turun sujud, cucu melompek atas bahu tuan-tuan, langsung rombah hatuk sujud tu tak pakai. Sujud tu tak pakai sebab dia bukan sujud kerana nak sujud, dia sujud kerana diimpok cucu tuan-tuan. Jadi samalah surah Fatihah ni, kita mesti baca Fatihah kerana memang nak melaksanakan rukun solat, iaitu baca surah Fatihah. Dalam sembahyang macam itulah. Sebab tu bila kita was-was,
kita tak boleh bangun kita tengah sujud yang kedua tuan dalam sembahyang. Lepas ni 3 kompek tuan kan, datang was-was tu. Jadi kita bangun tu mesti dengan i'tiqad, mesti dengan penetapan 3. Bangun 3 kan, Allahu Akbar, macam tu. Jadi kalau 3 tambah 1 lagi lah kan, itulah. Kalau kita bangun tu 3 empek Allahu Akbar, terus sambung rakaat yang kompek. Dia mesti ada penetapan dalam setiap pergerakan rukun kita tu. Sebab tu saya katakan sebelum ni, kalau seseorang tu dia sembahyang, imam ko sembahyang sendiri ko, dia salah tuan-tuan, pada pandangan mata kita salah, tapi mungkin pada dia betul, itu dia punya i'tiqad. Kita tak boleh nak apa, tak boleh lah tuan, tak boleh kita nak dan tahu pula, dan kira kau sembahyang 3 kau empek pula kata. Dia pun pandai tuan, dan kira sendiri dan tahu lah empek kau kembali 3 pula kata. Itu tak boleh tuan. Itu sebab tu dia kata kita mesti melaksanakan rukun-rukun kita tu dengan niat, dengan i'tiqad, dengan penetapan yang kita sendiri tetapkan. Itu selalu yang berlaku lah bila kita masalah. Dan yang ke-10, terakhir, syarat sah Fatihah ialah baca dalam bahasa Arab. Tak boleh baca dalam bahasa selain daripada bahasa Arab, bahasa Melayu, bahasa orang putih, bahasa apa pula tuan, tak boleh. Korea tak boleh. Boleh bahasa Arab. Sebab tu nak tak nak kita kena melatih untuk kita fasih membaca surah Fatihah dengan bilhunil Arab, dengan lahan, dengan lahjah, dengan gaya Arab. Bismillah adalah salah satu ayat daripada surah Fatihah. Dalam mazhab Syafi'i, Bismillah merupakan satu ayat dalam surah Fatihah, maka tidak sah salat jika tidak membacanya. Walaqad atainaka sab'an minal mathani wal qur'anal azim. Dan sungguh kami telah berikan kepadamu wahai Muhammad 7 ayat yang berulang-ulang dan Al-Quran yang agung. Sab'an minal mathani. Sab'an minal mathani ni 7 ayat ni banyak penafsiran lah. Tapi antara yang masyhur berkaitan dengan penafsiran sab'an minal mathani ni ialah surah Fatihah. Wajib untuk kita baca Fatihah dalam sembahyang. Menurut ulama, 7 ayat yang berulang-ulang dalam ayat ini merujuk kepada surah Fatihah, kerana surah ini mengandungi 7 ayat yang sentiasa dibaca berulang-ulang pada tiap-tiap rakaat solat, sama ada fardu ataupun sunat. Ayat yang pertama dalam surah Fatihah dalam mazhab Syafi'i ialah Bismillahirrahmanirrahim. Adapun mazhab yang lain, saya katakan tadi, dia Bismillah bukan ayat yang pertama dalam surah Fatihah. Apa ayat pertama? Alhamdulillahirabbil alamin. Dan dia akan berhenti pada siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jumlah. Ini perkara yang ke-13 berkaitan dengan surah Fatihah, iaitu tertib ataupun susunan berkaitan dengan surah Fatihah. Yang ke-14 tuan-tuan, berhenti pada setiap ayat ketika membaca surah Fatihah. Bagusnya tuan-tuan, elok orang kata berhenti pada setiap ayat dalam surah Fatihah. Dulu masa saya tasmik Quran, ustaz saya Syekh, dia tak bagi kita wasal-wasal ni tuan-tuan. Wasal-wasal ni apa? Sambung-sambung. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Ya.
Sebab berpandangan wakaf-wakaf yang telah disediakan itu sempurna tuan-tuan. Wakaf berhenti-berhenti tu pada setiap ayat tu dah sempurna dah. Jadi sebab tu kalau saya mengajar ngaji, saya tak suka, bukan tak suka, saya dah terbiasa kita berhenti pada tempat yang disarankan berhenti. Bukan Fatihah saja tuan-tuan, Quran. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakun. Itu ayat yang selalu orang sambung, betul tak? Tuan-tuan baca tahlil, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, berhenti, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Sebenarnya lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Taklah salah kan, nak sambung pada awal pun boleh. Tapi itulah ulama kata kesempurnaan ayat tu ialah pada wakaf-wakaf yang telah ditentukan. Ulama dia dah beribu tahun dia menentukan wakaf-wakaf tu, yang Nabi dah ajarkan kepada turun-temurun tu, berhenti macam tu, kita tak berhenti. Yang jadi masalah sekarang ni tuan-tuan, kita berhenti ikut napih kita tuan-tuan. Pada tempat yang disuruh berhenti, kita tak berhenti. Tapi pada tempat yang tak suruh berhenti, kerana napih kita dah sosak tuan-tuan, kita berhenti. Itu yang salah. Apa ayat yang tuan-tuan, apa ayat saya kan ada dalam Quran ada qaf lam ya kan, ada sad lam ya, ada mim kan, ada apa lagi, jim kan, ada jim. Ini tempat yang diharuskan untuk kita berhenti. Kalau qaf lam ya tu orang panggil kili kan, qif, berhentilah. Jika kita sampai situ, contoh ayat lah, jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha. Itu khalidina fiha, ataupun khalidina fiha abada dzalikal fawzul azim. Jadi kadang-kadang kita tak berhenti, khalidina fiha dzalikal fawzul azim. Padahal khalidina fiha tu dia ada tanda dia berhenti. Tapi kerana kita mengasuhkan napih kita cukup lagi tuan-tuan, kita sambung. Taklah salah, taklah berdosa, tapi kesempurnaan itu kuranglah. Salam kata macam kita ni lagi pandai daripada ulama, daripada Nabi, macam tu lah. Salam nak faham soalan macam tu lah tuan. Kan dalam Quran kita jumpa ayat macam pendek tuan. Wajib bala, bala apa lagi contohnya banyak-banyak. Bal apa je? Bala ala kan yang mula-mula. Kala tak ada, dia ada satu tu bala. Bala tu satu ayat je. Satu kalimah je. Jadi bala kita berhentilah bala tu. Kalau ikut kesempurnaannya berhentilah. Bala tu sambung balik. Itulah. Jadi banyak juga yang di antara kita, itulah dalam kelas-kelas yang saya ajar ngaji tu, kita suka menyambung bacaan sampailah kita habis ongap tuan-tuan. Ongap kita dah berhenti tengah jalan, barulah tergegeh cari mana nak berhenti ni dia tu. Langsung berhenti tengah highway tuan-tuan. Kalau kan dah jumpa RNR awal-awal tadi kan berhenti, elok tuan. Kita biasa kan rumah tak isi minyak, jumpa RNR mula-mula jumpa dah. Tak apalah, ada lagi minyak ni dia. Apa jalan sikit tuan-tuan, nyalurlah minyak tengok lagi 120 kilo. Maraban tuan-tuan. Kalau boleh songsang highway tu. Jadi itulah kita ngaji. Jangan kita dah sampai tempat yang berhenti, walaupun napih kita ada lagi, kita berhentilah. Berhenti. Itu kesempurnaan. Jadi dalam perkara yang ke-14 ini, penulis dia kata berhentilah pada setiap ayat dalam surah Fatihah. Kalau kita
nak sambung boleh ya, tak ada masalah tu, tak ada batal sembahyang tu ya. Ataupun kita tak sampai nabi, kita berhenti alaihim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim, boleh ya, tak ada masalah. Semua yang baik kita terus sampai waladdallin. Sikit tuan-tuan, di dalam ni dia nyatakan 14 tempat sabdu. Satu, bismillah, lam, bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua, ar-rahman. Yang ketiga, nir-rahim. Yang keempat, alhamdulillah, lam jalalah kan. Kemudian rabbil alamin, rabbil, itu yang kelima. Keenam, rabbil alamin, ar-rahman, nir-rahim, 6 dan 7. Ke-8, maliki yaumiddin. Yang ke-9, iyyaka na'bud. Dan yang ke-10, wa iyyaka nasta'in. Yang ke-11, ihdinas siratal mustaqim. Yang ke-12, siratal ladzina. Yang ke-13, waladdallin. Yang ke-14, dallin. 14 sabdu tasydid yang perlu kita ambil perhatian, yang perlu kita berhati-hati ketika membaca dalam solat ataupun di luar solat, untuk memastikan solat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti tuan-tuan kita sambung lagi pada perkara yang ke-15, 16, masih lagi dalam rukun yang keempat. Allah Ta'ala alam. Saya minta maaf apa yang disampaikan, mudah-mudahan kita dapat memperbaiki solat kita. Tangguh dalam tasbih. Ya, Haji. Ya. Dan Haji? Imam kalau baca khutbah terkontut tuan-tuan, dia turun pergi ambil wudu, kita kena tunggu. Dia cerita muwalat tadi tu, bila dia habis jadi barakallah kan, barakallah astaghfiru fa ya fawzal mustaghfirin wa ya najat at-taibin. Nabi tu hakimus solat, dia kontut. Itu masalah tuan-tuan, itu tak boleh tunggu lama, dia kena pergi ambil wuduk dan orang lain ganti dia. Ya. Tapi kalau di tengah khutbah tuan-tuan, sidang Jumaat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kontut pula tuan-tuan lah, dia kata kan. Berapa lampek pergi ambil semayang, kita tunggu tuan-tuan. Dia khutbah wuduk, dia rukun kan. Tapi itu saya kata tu, kalau dia batal tengah khutbah, dia boleh pergi, kita boleh tunggulah. Tapi kalau dah lapar, dia tak boleh, sebab mualat tu terganggu. Dan buat dia pergi ambil wuduk jauh kan, pergi pula tuan-tuan, habislah mualat itu kan, habislah. Boleh, tak ada masalah, pun boleh juga, boleh juga, tak ada masalah. Kita solat sebelum azan, tak sah sebenarnya. Sebab syarat itu disebut dalam ni mula-mula itu kan, kita mesti mengetahui waktu solat. Kalau kita tak ketahui waktu solat, kita tak melepasi syarat-syarat tu lah. Ada orang tak tahu kan, selalu terlajak sembahyang tu kan, solat dah tahu orang dia. Kalau tak masuk lagi, sebab tu hati-hati juga kita nak semayang cepet-cepet kan. Kita nak semayang kat rumah, Allahu Akbar Bilal azan, rupa tak azan lagi tuan-tuan, kita semayang kat rumah, Bilal salah tengok jam, 5 minit awal, kita tengok jam dia. TV ni dah lama tak reset lagi waktu, tak update. Bilal pun suka tidur lah, handset tak bawa, apa tak bawa,
Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu rumah saya kan okey tu kan. Okey dah azan. Allahu Akbar. Sekali tak masuk lagi. Tak sah memang tuan. Tu ulama kata elok tunggu habis azan tu. Habis lafaz laungan azan tu. Sebab dia melangkaui 5 minit juga kan. Contohlah Isyak 8 6 boleh kan, 8 7 boleh tadi. Jadi kalau Bilal azan 8.10, jadi dia habis azan 5 minit, okey lah, masuklah pada waktu yang sebenarnya. Tapi kalau kita dah pasti Bilal azan masuk pada waktunya, bolehlah sembahyang, tak ada masalah. Nak cepet kan, nak pergi KLIA ko, nak pergi apa ko, nak pergi Kojo kan, ada orang macam tu kan. Subuh lembek, subuh 6 suku, jadi dia tak boleh nak apa kan. Jadi dia sembahyang, dia tunggu azan, dia je ada 3 ha. Apa? Kalau di darurat ada hal jadi selain azan sebelum waktu ya. Tak boleh lagi. Tak boleh lah ha. Boleh baik lah. Itu ajaran sosek aja. Ajaran sosek boleh macam tu. Ada orang balik sembahyang tuan-tuan kan. Dia kata tak payah sembahyang lah dia kata. Saya dah sembahyang sekali dia kata. Ada kan ajaran sosek sekarang. Ada banyak lah tuan. Kita tak tahu kan betul. Betul sebenarnya memang banyak. Dia tak sembahyang Jumaat, ada je tak sembahyang Jumaat. Seperti dia tak sembahyang Jumaat. Tak payahlah dia kata. Kita darurat dia kata. Boleh kata. Tapi kalau tak sengaja tak boleh baik puas. Tapi kalau dah tahu kita sembahyang tu luar waktu solat, sebelum waktu solat memang kena qada boleh kan. Allah taala alam. Tanggung atas tasbih kafarah Rasulullah subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.